Okey, jom kita pasangkan rim piston motor ni. Allah mak jatuh golek. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guana gamuk set kita. Okey, hari ni saya nak buat ini dia piston untuk 125 ZR. Saya nak pasang ring piston. Sebab ring piston saya dah tengok ada sedikit bunyi ring piston tu. Dia bunyi kacang-kacang je, kecing-kecing kalau korang perasan lah. Benda tu jarang bunyi. Bila kita RPM dah naik, dia tak bunyi. Bila RPM rendah, dia akan bunyi kecing-kecing sikit-sikit macam tu lah. Pastikan korang punya piston ni masih okey lah. Saya pun saya kilang lagi ni. Saya kosong-kosong. Pastikan korang cek di bahagian depan exhaust. Macam mana nak tahu bahagian dia exhaust? Ni dia hadap panah ni memang bahagian exhaust lah. Supaya korang tak terbalik. Cek dulu. Saya pun buka satu pin je. Satu pin ni tak buka. Saya buka belani je. Saya tolak bagi datang benda ni. Nanti senang saya nak pasang balik. Kalau saya buka terus jadi buka dua-dua tak ada function juga. Saya buka satu je. Anak panah ni di bahagian exhaust korang cek dulu. Rasa dengan jari. Bila korang tengok dah okey, rasa pula dengan jari, maknanya kita nak kawasan tu sama lah. Sebab kalau korang tengok pasti-pasti dia ada garis. Dia ada garis-garis dia tu. Supaya garis tu lah yang kita boleh nampak dia makan ataupun tidak lah. Kalau korang tengok lincin macam cermin tu, maknanya dia ada kesan-kesan makan lah. Sebagai contoh kat sini jam panas. Ni piston yang orang dah tukar sebab jam panas. Jadi jam panas ni kita boleh pakai lagi blok tu, tak ada masalah. Cuma dia tukar piston je. Tengoklah kalau cala blok tu kita polish balik ataupun nak potong pun boleh. Cuma kalau orang sayang pada blok, dia takkan potong lah. Dia akan polish je. Lepas tu beli balik piston dan masukkan rim baru lah. Sebab rim bila jam panas dia akan makan teruk dekat sini. Dia akan makan teruk lah. Korang tak nampak tapi secara ukuran dia akan makan. Okey, tak nak sembang pasal jam panas ke apa. Korang tahu sebab apa jam panas? Minyak tidak mencukupi. Okey, kat sini kita nak pasang lah ring piston. Mana yang atas, mana yang bawah. Ramai yang tanyakan saya kan. Yang kecil ni mesti duduk bawah. Okay, kalau korang tengok ada beza kat sini. Dia ada besar, dia ada kecil lah. Jadi ini yang atas, ini yang bawah, ini yang dalam, bahagian bawah lah dalam kan. Itu spring untuk ring piston. Okey, ini bahagian atas. So kedudukan dia macam ni lah. Kedudukan dia macam ni. So dia akan kepit macam tu lah. Dan ini bahagian atas. So kita kali ni saya beli ni lah. Semua orang tahu kan, ni CP ni memang terbaik lah untuk ring piston. Ada juga brand-brand lain. Jadi saya pakai yang ni. Kita unboxing dulu. Harga pun ada, harga tulis je. Kat sini dia bagi semua lah. Sekali dengan spring je. Ada orang tak pakai, ada orang pakai. Macam saya pakai je. Sebab bila spring ni kalau masuk dalam korang punya crankshaft, boleh menjahanamkan korang punya crankshaft lah. Tapi ada orang tak pakai pun. Kalau korang tengok daripada segi jarak dia, dekat tulis ni pun titik sama je. Atas bawah tak kisah lah. Cuma bagi saya, tengok daripada mata saya, sama je. Kalau korang tengok sini pun macam tak ada beza sangat. Tak ada beza. Tapi bagi saya, yang besar saya akan letak atas lah. Yang kecil saya akan letak bawah. Kalau tak ada beza, korang letak je kat mana-mana, sama je. Atas bawah pun sama je. Yang penting, kalau boleh nampak kecil sikit tu, maknanya yang bawah lah. Kalau yang besar sikit tu yang atas. Itu je lah beza dia. Atas bawah sama je. Okey, saya nak pasangkan saya punya ring piston lah. Okey, yang pertama kita masukkan dia punya spring dulu. Ingat kita jangan pakai yang lama pula, kita pakai yang baru. Masukkan ring piston ni dekat sini. Okey. Kita masukkan dekat sini. Masukkan dia punya ring dulu. Ada setengah orang tak pakai benda ni. Jadi saya pakai je, tak ada masalah pun. Kita kena berani lah. Orang takut kadang-kadang benda ni dia jatuh pada dalam crankshaft. Lalu dia akan calakan kita punya crankshaft lah. Macam tu lah lebih kurang. Jadi kalau saya pakai je. Ni tugas dia spring untuk menekan kita punya pressure. Ring yang kedua ni lebih rapat. Ring ni paling penting. Yang atas ni backup je. Yang bawah paling penting lah. Supaya dia tak bocor. Cara memasang dia, tarik. Lepas tarik. Jangan kita macam ni. Macam ni tak baik untuk keselamatan ring lah. Kita akan tarik.
Lagipun dia payah patah, cuma dia bengkok je. Okey, kita akan masukkan. Kita akan masuk dia dekat sini, kita letak dekat dia punya titik tu. Kita lock dan yang ni kita tarik ke belakang. Kita tarik. Okey. Benda ni senang je. Okey, tarik dah masuk tu. Itu je cara dia. Lepas tu kita kena test dulu sama ada dia rapat ataupun tidak. Bila ada spring ni, kalau korang boleh perasan lah, bila ada spring dia lebih kuat berbanding dengan tak ada spring. Itu tugas untuk hilangkan bunyi piston macam ni lah. Saya tunjuk contoh ni. Ini korang tengok, dia boleh pusing daripada jarak titik pin dia tadi. Nampak? Ni maknanya dah besar lah kira. Okay, kalau contohnya macam ni, kita boleh tekan dengan tangan je, dia akan fit. Okay. Tapi kalau macam ni, baru-baru ni, masih ketat lagi, kita tekan dengan tangan pun susah. Yang ni lah paling kuat kali untuk pressure, supaya dia tak bunyi lagi dia punya ring piston tadi. Okay, lepas tu yang second pun sama je, kita masukkan dekat punya titik dia. Ring dulu dekat titik ni, baru kita bukakan. Kita bukakan dan kita masukkan. Itu saja cara. Okey, itu saja untuk video pasang ring piston. Saya nak pasang dekat blok. Nanti kita sambung. Jom. Sebelum tu kita check dulu kita punya rod. Macam biasalah kita nak check rod ni, nak check apa? Kita nak check dia punya goyang dia. Macam ni kan. Kita nak macam kalau kita tekan ni, kita tekan ke bawah, tak ada goyang gasket. Lepas tu kita masukkan blok dan kita akan masukkan kita punya head lah. Benda pin ni korang tahu kan macam mana nak buka kan. Saya tak buat video lah pasal cerek juga. Kena buka pakai screwdriver. And then lepas tu benda ni jaga takut terpelanting. Sebaiknya korang tutup. Kalau pelanting masuk dalam ni susah korang nak ambil. Masih elak korang kena buka engine. Sebaiknya korang tutup dengan kain. Bila dah pasang tu, saya jenis perangai saya akan lembapkan dengan minyak tuti. Saya punya piston lah, nak di bahagian depan exhaust. Saya akan masukkan tuti, leset-leset je, leset-leset, sapu-sapu. Kita akan sapu-sapu supaya dia lebih licin dan akan senang masuk. Satu hal daripada cala tu, memudahkan kerja kita nak masukkan blok nanti. Dan kita akan pasang lah. Kat sini korang tengok, boleh check balik revolve. Kalau ada masalah korang check kat sini lah, revolve korang terbuka ke, pecah ke apa ke, korang check kat sini sebelum korang nak pasang tu. Kalau kata anda ada masalah, korang pasang siap-siap. Ni nombor daripada kilang. Memang saya kilang dia tak tahu dia tulis apa benda, tak tahulah. Okey, saya nak pasang blok, nanti kita sambung. Jom. Okey, yang pertama korang kena pasang dia punya gasket blok dulu. Gasket blok ni murah je, dalam RM2, RM3 macam tu lah. Kalau original saya tak pasti, mungkin dalam RM4 macam tu. Kita lembapkan kita punya gasket dan kita akan pasang lah. Kedudukan dia macam ni. Okey, saya dah pasangkan saya punya gasket. Okay, semalam saya ada duduk sembang-sembang dengan hotel-hotel lah kan. Dia cakap basahkan dulu gasket baru letak. So saya basahkan dulu gasket, saya letak. Sebab dia kata macam gam gasket lah, lebih kurang jadi macam tu lah. Bila dia lembab, lagi cekaman dia tu lebih kuat. Ini satu petua tau, petua yang kita boleh pakai dan ilmu baru bagi kita. Sebelum ni kita pasang macam tu je. Sekarang kita basahkan dulu dan kita pasang blok.
Jangan lupa subscribe boh. Kalau tak malah nak buat video ngajuk lah. Bodoh.